Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ashikin binti Mahmud. Nombor matrik I2010-4596. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tiga kerajaan Melayu Islam di Nusantara, iaitu Kerajaan Islam Nusantara Selatan Thailand dan Kerajaan Islam Nusantara di Filipina dan juga Kerajaan Islam Malaysia di Brunei. Okey, kita pergi kepada slide pertama, iaitu apa yang kita tengok. Sebuah batu nisan itu adalah bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan bukti-bukti lain yang bertaburan di Nusantara ini. Okey, seterusnya batu nisan ini ialah contoh penting yang ditemui di Champa sekitar awal abad ke-11 Masihi. Batu nisan di Gresik, Jawa bertarikh akhir pada abad ke-11 Masihi dan batu bersurat Terengganu bertarikh 1303. Rekod penempatan orang Islam di Majapahit dan kumpulan pedagang Islam di utara tanah Melayu serta pengislaman Raja Pasai pada tahun 1282. Pada akhir abad ke-15, Islam sudah mengukuhkan kedudukan di tanah Melayu Sumatera. Okey, bahagian utara Pulau Jawa itu Brunei dan utara Borneo, Islam juga menembusi Maluku dan Sulu. Okey, kita selesai kepada slide pertama pasal pengenalannya. Okey, kita akan pergi kepada slide kedua. Okey, slide kedua iaitu ini merupakan pasal Kesultanan di Patani. Okey, Kesultanan Patani ini sebagaimana yang kita lihat, kita tahu Patani di mana, iaitu Patani ini dia berada di Thailand kan. Okey, jadinya kita berdasarkan yang kita tahu, Patani ini berada di negeri Thailand, iaitu merupakan sebuah kerajaan awal di tanah Melayu yang merangkumi wilayah Patani, iaitu iaitu Jala, itu Naratiwat, Menara dan sebahagian Songkla, iaitu Songgora kini. Bagaimanapun pada pertengahan abad ke-19, Patani telah menjadi mangsa dasar imperialistik kerajaan Siam. Mengikut buku imperialistik kerajaan Siam, mengikut Hikayat Patani, pemerintahan kerajaan Patani ni diperintah oleh tiga dinasti, iaitu dinasti Sri Wangsa dan dikenali sebagai dinasti Ulu. Lepas tu Raja Perempuan Patani, Raja Unggu binti Sultan Bahadur Shah telah berkahwin dengan Sultan Fahan, iaitu Sultan Abdul Ghafur, untuk mengukuhkan hubungan Patani dengan Pahang serta Empayar Johor amnya. Okey, lepas tu kita pergi kepada kejatuhan kemerosotan Patani, iaitu pada pertengahan kurun ke-17, Raja Kuning yang memerintah Patani telah mangkat dan menjadikan negeri Patani itu huru-hara. Jadi Raja Sakti itu dari Kelantan berjaya menyatukan Patani dan Kelantan di bawah pemerintahannya pada tahun 1649. Tapi pemerintahan di Patani selepasnya diterajui oleh puterinya, itu Raja Bakal yang memerintah dari tahun 1688 hingga 1690. Jadi dua pemerintah Raja Perempuan dari Kerajaan Jember di Kelantan telah menerajui pemerintahan Patani, iaitu Raja Mas Kelantan, dan puterinya Raja Mas Cayam yang dikenali juga sebagai Raja Dewi Peracu. Okey, dia cuba mengasimilasikan kaum minoriti Melayu ke dalam masyarakat Siam melalui dasar Rathaniyom. Okey, kita tengok kepada peta yang saya telah letakkan di slide itu adalah Kerajaan Patani, dan Patani ialah ibu negara. Bahasa lazimnya ialah Patani dan dia merupakan agama Islam Sunni. Okey, kerajaan ini dia pemerintahan beraja, era sejarah pula iaitu zaman pertengahan pada kurun ke-15.
Okey, selesai untuk pasal petani ni. Okey, kita pergi pada slide seterusnya, itu kerajaan Manila dan juga dipanggil Kota Seludong adalah gabungan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah memerintah kawasan Manila di Filipina. Pada pertengahan abad ke-16 terdapat 3 raja yang memerintah kawasan ini. Mereka ialah Raja Sulaiman, Raja Mantada dan Raja Lakandula. Itu Manila ketika ini adalah negeri Islam yang teruntara di Nusantara dan menjalinkan hubungan yang rapat dengan Kesultanan Brunei, itu Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate. Dan Islam pula tiba di Manila pada tahun 1565 menerusi pedagang-pedagang Melayu dari Indonesia. Okey, kemerosotannya pula itulah pada 24 Mei 1570, Raja Sulaiman, itulah Raja Lakandula dan Raja Mantada mengampalai sebuah serangan ke atas pasukan Sepanyol di dalam ke atas pasukan Sepanyol di dalam perang Bangkusir. Namun begitu, kehebatan teknologi senjata Sepanyol dan juga bantuan suku-suku Filipina ni yang telah dikristiankan menyebabkan ketiga-tiga raja ni kalah. Lepas tu mereka ditangkap oleh tentera Sepanyol. Tentera Sepanyol pula kemudian membakar kota Manila. Lepas tu tentera Islam yang berjaya melarikan diri itu kemudian menyusun semula pasukan mereka dan melancarkan pemberontakan ke atas penjajahan Sepanyol. Pada 24 Jun 1561, seorang jeneral Sepanyol Miguel Lopez dan Legazpi tiba dengan bantuan ketenteraan daripada Sepanyol menyebabkan pemberontakan ini terpaksa menyerah kalah. Mereka kemudian dikristiankan dan dijadikan rejim boneka kerajaan Sepanyol. Okey, selesai untuk kerajaan Filipina. Okey, seterusnya kita pergi kepada kerajaan Manila. Okey, kerajaan ini dipanggil sebuah kota seludong, adalah gabungan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah memerintah kawasan Manila, Filipina pada pertengahan abad ke-16. Okey, terdapat 3 raja yang memerintah kawasan ini. Mereka ialah Raja Sulaiman, itu Raja Mantada, lepas tu dan Raja Lakandula. Dan Manila ketika ini adalah negeri Islam yang terutara di Nusantara. Lepas tu dia menjalinkan hubungan yang rapat dengan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, Kesultanan Ternate. Islam pula tiba di Manila pada tahun 1565 menerusi pedagang-pedagang Melayu dari Indonesia. Okey, kemerosotan ini ialah pada 24 Mei 1570, Raja Sulaiman itulah Dracula dan Raja Mantada mengalami sebuah serangan ke atas pasukan Sepanyol di dalam perang Bungkose. Namun begitu, kehebatan teknologi senjata Sepanyol itu juga bantuan suku-suku Filipina yang telah dikristiankan menyebabkan ketiga-tiga raja ini kalah dalam peperangan ini dan ditangkap. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kerajaan terakhir, kerajaan Nani. Itu Nani ialah suatu tempat di Melaka, Malaysia. Walau bagaimanapun, Nani merupakan salah satu negeri asal yang membentuk Persekutuan Negeri Sembilan pada abad yang ke-16. Menurut Newburgh, pada 1839, Nani merupakan salah sebuah negeri yang membentuk Persekutuan Negeri Sembilan yang melibatkan 9 buah negeri, itu rantau Minangkabau yang diterokai masyarakat Minangkabau. Okey, slide seterusnya ialah kita tengok kepada itu adalah rumah Minangkabau sebagaimana yang kita tahu, dan sesungguhnya kejatuhan Nani ni telah jatuh ke tangan syarikat Hindia Timur Inggeris pada bulan Jun 1832 apabila tabuh telah ditawan dan pasukan di bawah pimpinan Undan Nani ke-9. Okey, Datuk Abdul Said bin Omar, dikenali juga sebagai Dul Said, telah berundur setelah berlaku beberapa pertempuran dengan pihak Inggeris selama lebih kurang 2 bulan. Okey, setelah itu Nani pun dimasukkan di bawah pentadbiran wilayah Melaka pada tahun 1833. Perang Nani Inggeris merupakan sebuah peristiwa peperangan yang paling terkenal di dalam sejarah Malaysia sebagai sebuah perintis kepada gerakan awal kebangkitan semangat nasionalis menentang penjajahan Inggeris. Okey, kebangkitan ini dilihat menjadi tular sehingga berlakunya pemberontakan yang bertali arus di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Perak, Peher di bahagian kawasan Pantai Timur. Terima kasih.